Sepanjang tempoh PKP, semua jenis perniagaan menghadapi pelbagai cabaran. Penutupan ekonomi selama 2 bulan telah menyebabkan perniagaan menghadapi masalah aliran tunai, termasuk untuk membayar gaji pekerja dan sewa premis. Dan setelah ekonomi dibuka semula, kerajaan juga telah menerima maklum balas daripada sektor perniagaan mengenai pengurangan permintaan daripada pelanggan serta ketidakupayaan peniaga untuk menggunakan teknologi digital bagi menjana jualan atas talian. Sehubungan itu, kerajaan akan membantu setiap perniagaan, sama ada besar ataupun kecil, menerusi beberapa langkah. Dalam usaha mendorong perusahaan mikro dan PKS beralih kepada khidmat digital ataupun atas talian, kerajaan bersama sektor swasta akan membiayai usaha tersebut melalui geran padanan sebanyak 140 juta ringgit. Peruntukan ini akan digunakan untuk sesi latihan, subsidi penjual dan juga bantuan penjualan. Inisiatif ini akan diterajui oleh MDEC bersama platform e-dagang yang terpilih. Kerajaan juga dengan kerjasama syarikat swasta akan menjalankan kempen Shop Malaysia Online bagi menggalakkan rakyat berbelanja secara atas talian, di mana kod promosi dan pelbagai voucher diskaun akan diberi melalui platform e-dagang. Dan sebagai permulaan, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 70 juta ringgit yang akan dipadankan dengan jumlah yang sama oleh platform e-dagang. Seterusnya, bagi PKS dan syarikat di peringkat pertengahan atau mid-tier companies, kerajaan akan meneruskan pemberian grant dan pinjaman berjumlah 700 juta ringgit untuk membolehkan lebih banyak syarikat melanggan atau menggunakan perkhidmatan digitalisasi, dan ini termasuklah pertama 100 juta ringgit geran padanan digital PKS yang akan disediakan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi. Keduanya ialah 500 juta ringgit di bawah dana transformasi teknologi PKS sebagai pinjaman mudah, dan ketiga 100 juta ringgit geran otomasi pintar di mana setiap syarikat yang layak akan menerima geran sehingga 1 juta ringgit. Dalam usaha untuk membantu kelangsungan PKS yang terlibat dalam sektor kepentingan yang disasarkan, sektor perbankan akan menawarkan dana tambahan sebanyak 2 bilion ringgit melalui skim pembiayaan PKS penjana. Pembiayaan ini boleh dipohon mulai pertengahan Jun 2020 dengan had sehingga RM500,000 bagi setiap PKS. Dan untuk membantu sektor pelancongan, skim pembiayaan pelancongan penjana bernilai 1 bilion ringgit akan ditawarkan untuk membiayai inisiatif transformasi oleh PKS dalam sektor pelancongan agar terus berdaya saing dalam era kebiasaan baru. Perincian dana ini akan diumumkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan Julai 2020. Dan untuk perusahaan mikro pula, kerajaan akan mewujudkan pembiayaan mikro penjana dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional dan Tekun Nasional bagi pembiayaan sebanyak 400 juta ringgit, di mana 50 juta akan dikhususkan kepada usahawan wanita. Dalam usaha untuk memperkasakan penglibatan Bumiputera dan memastikan kelangsungan dalam bidang perniagaan dan keusahawanan, pembiayaan sebanyak 200 juta ringgit akan ditawarkan melalui Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Selain itu, 300 juta ringgit akan disalurkan kepada MARA, di mana usahawan Bumiputera termasuklah institut kemahiran yang terjejas boleh mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja.
Di samping itu, untuk membantu aliran tunai PKS, mulai awal Julai, SME Bank melalui skim SME Go akan menyediakan pembiayaan kepada 16,000 kontraktor grade G2 dan G3 yang berkelayakan dan telah mendapat projek di bawah Prihatin. Bagi memberikan kemudahan pada pihak kontraktor, tiada cagaran ataupun deposit perlu disediakan. Kerajaan menyeru syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, badan-badan korporat dan institusi keuangan agar mempercepatkan pembayaran kepada pembekal mereka. Beberapa JLC dan juga badan korporat seperti Axiata, TNB, Telekom Malaysia dan Petronas telah pun berbuat demikian. Oleh kerana pelaksanaan PKP ini telah menjejaskan aktiviti perniagaan dan menyebabkan masalah aliran tunai, kerajaan akan memberikan insentif cukai dalam pelbagai bentuk, termasuklah potongan cukai berkait dengan perbelanjaan untuk operasi dalam kebiasaan baru seperti pembelian PPE dan kos ujian saringan. Dan selain itu, kerajaan juga akan memberikan remisi penalti untuk bayaran lewat cukai dan juga melanjutkan tempoh perbelanjaan pengubah sesuaian dan pembaharuan premis. Tambahan lagi, allowance modal dipercepatkan dan potongan cukai khas sebanyak 30% bagi pengurangan sewa premis akan dilanjutkan. Kerajaan menghargai usaha yang dilakukan oleh perusahaan sosial ataupun social enterprise dalam nak mengimbangi matlamat perniagaan dan bertanggungjawab sosial. Saya dimaklumkan semasa tempoh PKP, walaupun beberapa perusahaan sosial sukar untuk beroperasi, namun mereka terus berusaha mengumpul dana untuk membantu masyarakat yang disasarkan, terutamanya golongan terpinggir. Kerajaan akan menyediakan geran padanan melalui Malaysian Global Innovation and Creativity Centre, MAGIC, yang berjumlah 10 juta ringgit kepada perusahaan sosial yang berjaya mengumpul sumbangan untuk melaksanakan projek sosial bagi menangani isu yang dihadapi oleh komuniti sasar dengan menggunakan kaedah inovatif. Saudara-saudara sekalian, dalam usaha kerajaan untuk membantu lebih 900,000 perusahaan kecil dan sederhana dan juga usahawan tempatan, berapa langkah dan insentif cukai akan dilaksanakan. Pertama, bagi menggalakkan penubuhan entiti baru PKS, kerajaan bersetuju untuk memberikan ribat cukai pendapatan sehingga RM20,000 bagi setiap tahun untuk tempoh 3 tahun taksiran pertama tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Ribat cukai pendapatan ini diberikan kepada syarikat baru yang ditubuhkan dan beroperasi antara 1 Julai 2020 dan 31 Disember 2021. Dan kedua, bagi menggalakkan PKS meningkatkan daya saing dalam menjalankan perniagaan melalui skim pencantuman dan pemerolehan ataupun merger and acquisition, kerajaan bersetuju memberikan pengecualian duty stamp ke atas surat cara berkaitan pencantuman atau pemerolehan bagi transaksi yang disempurnakan antara 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021.